Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey kelas, kita akan sambung tajuk kita pada bab 2 iaitu di bawah subtopik konsep akidah. So kita sekarang masih berada di bab 2 iaitu akidah menurut Islam di subtopik yang pertama iaitu konsep akidah. Okey, saya suka kamu sediakan dan tengok teks muka surat 14 dan 15 semasa menonton video saya ni. Okey, kita teruskan dan kita ulang semula apakah dia akidah. Akidah kita dah pecahkan semalam kepada 3 poin kan? Saya harap kamu tak lupa ya. Poin yang pertama, keyakinan yang teguh. Poin yang kedua, terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, berdasarkan dalil nakli dan akli. Dan saya harap kamu tak miss ya. Tak miss saya dah terang semalam. Apa itu dalil nakli, apa itu dalil akli. Okey? Saya harap kamu tak lupa dan terus simpan dalam kepala tu supaya senang nak faham ya. Jadi semalam kita dah sentuh ketuhanan. Jadi hari ini kita akan masuk kepada konsep akidah yang kedua. Konsep akidah yang kedua iaitu kenabian dan kerasulan ataupun nubuwah. ING, I ilahiyah, N nubuwah, G ghaibiyah. So hari ini kita nak masuk tajuk nubuwah. Okey. Jadi Perincian konsep nubuwah ada 4. Pertama, sifat-sifat wajib Rasul. Tukar warna sekejap. Okey, sifat-sifat wajib Rasul. Kedua, sifat-sifat mustahil Rasul. Ketiga, kitab ya. Sebab kitab berada di bawah konsep nubuwah kerana kitab diturunkan kepada nabi-nabi ya. Jadi kitab apa yang diturunkan kepada nabi apa kita kena tahu ya. Dan perincian yang keempat ialah tujuan perutusan nabi dan rasul ya. Okey. Kita masih berada di konsep nubuwah. Okey. Jadi kita pergi satu-satu. Sifat-sifat wajib bagi rasul. Okey, kalau kita nak flashback kan, kita flashbacklah sikit. Nabi dan rasul ni apa? Nabi dan Rasul ialah lelaki yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi hanya wajib mengamalkan perintah dan wahyu tersebut kepada diri sendiri. Rasul pula wajib menyampaikan perintah dan wahyu tersebut kepada orang lain. Dalam masa yang sama, wajib mengamalkannya. Ya, itu beza Nabi dengan Rasul. Jadi, kita kena tahu Nabi dan Rasul hanya dipilih dari kalangan lelaki yang bersifat ini. Sifat apa? Pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, fatonah. Okay, saya ulang ya. 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Maksudnya seorang lelaki yang dipilih menjadi Rasul wajib memiliki sifat ini. Sifat apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Okey? So, kita pergi satu-satu. Apa maksud as-siddiq? Siddiq maksudnya benar. Apa maksud al-amanah? Al-amanah maksudnya seorang yang amanah, iaitu amanah pada tanggungjawab. Kemudian tabligh. Seorang Nabi mesti bersifat tabligh, iaitu menyampaikan wahyu. Ya, tidak menyimpan wahyu tu pada diri sendiri sahaja, dekat dia seorang-seorang je tak boleh. Okey, kemudian sifat yang seterusnya ialah bijaksana. Fatonah. Okey? Benar as-siddiq, macam mana nak ingat ya istilah-istilah ni? Kamu mesti ingat ya. Contoh macam Siddiq ni, kamu boleh ingat peristiwa Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq? Kerana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Nabi naik ke langit daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha malam Isra' Mi'raj. Masa Nabi cerita Nabi naik ke langit,
Seluruh penduduk kota Mekah ketawakan baginda. Dan sehinggakan punyalah cerita Isra' Mi'raj ni kedengaran tak logik kepada orang Mekah. Sehingga pengikut Islam yang dah Islam masa tu ramai yang keluar dari Islam kerana mendengar cerita Isra' Mi'raj Nabi. Jadi hanya Abu Bakar As-Siddiq seorang je masa tu yang percaya dan membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj Nabi tu. Jadi kamu boleh ingat di sini As-Siddiq maksudnya benar. Al-amanah, perkataan kita yang biasa kan, kita selalu jumpa kan, amanah iaitu amanah. Menyampaikan tabligh, ya, menyampaikan ataupun menyebarkan dakwah, ya, dan kebijaksanaan Al-Fatonah. Kalau cakap pasal Al-Fatonah Nabi ni, saya ada terbaca satu kisah. Cara Nabi nak tahu berapa orang tentera musyrikin Mekah yang akan datang berperang dengan umat Islam dalam Perang Badar. Kamu ingat tak kisah Perang Badar? Kenapa Perang Badar digelar Badar 313? Badar 313. Sebab apa Badar 313? Sebab 313 orang tentera Muslim lawan 1000 orang tentera kafir Quraisy. Macam mana Nabi detect 1000 ni? Masa tu Nabi tak tahu pun tentera Quraisy ada 1000 orang ahli pasukan. Jadi Nabi tanya si tukang buat air dan si tukang yang bekerja di dapur yang menyiapkan makanan untuk tentera musyrikin. Nabi tanya apa? Nabi tanya, berapa ekor unta yang tentera musyrikin habis makan sekali hidang? Jadi si tukang dapur tu kata, sekali makan tentera musyrikin akan habiskan 9 ke 10 ekor unta. Jadi kat sini Nabi pun buatlah anggaran sifir. 1 ekor unta akan dimakan oleh 100 orang. Bermakna kalau ada 9 ekor unta ke 10 ekor unta, ada 9,000 ke 1,000, ada 900 ke 1,000 orang ahli pasukan masa tu. Jadi boleh nampak kan kepintaran Nabi di sini semasa tanya berapakah bilangan ahli pasukan tentera Quraisy Mekah masa itu. Jadi di sinilah antara contoh yang menjadi bukti Nabi SAW seorang yang bijaksana. Kepintaran baginda luar biasa. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Okey, pertama, macam mana nak ingat? Sifat mustahil bagi Rasul ialah yang berlawanan dengan sifat wajib. Kalau tadi As-Siddiq, lawannya kizbu. Benar lawannya bohong. So, bohong adalah sifat mustahil bagi Rasul dan Nabi. Al-khiyanah, ya, lawan bagi amanah. Pecah amanah. So, pecah amanah sifat mustahil bagi Rasul. Istilah Arabnya al-khiyanah. Al-khiyanah, ya, kita ejaan Arab dia macam ni sebenarnya. Al-khiyanah. Ada ta marbutah sini. Ta. Orang Melayu sebut khianat lah. Sebenarnya khianat sama je. Ya? Okey, tu sajalah nak cerita dekat kamu biar kamu senang ingat. Okey, kemudian sifat mustahil bagi Nabi yang seterusnya ialah kitman ataupun menyembunyikan. Lawan bagi sifat tabligh. Ya? Al-kitman lawan bagi sifat tabligh. Dan bodoh. Bodoh ataupun tidak pintar, istilahnya ialah al-baladah. Lawan bagi al-fatanah. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada perincian yang ketiga, ya, bagi konsep nubuah, iaitu kitab. Okey. Mari kita tengok ada 4 kitab saja yang perlu kita ingat, iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. So, kamu rekalah sendiri di sini. Z-T-I-Q. Reka nak bagi ingat tu. Kalau saya suka ingat ikut Nabi. Ya, ikut turutan Nabi. Kita dah hafal kan turutan Nabi tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Dah hafal kan? Jadi kita ingatlah. Daripada atas, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Lepas tu, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya.
Selalu tak kalau tengok cerita orang putih, ada dengar tak orang Jus ataupun orang Yahudi, biasanya orang putih lah selalu kita tengok movie orang putih dia sebut baca Torah. Torah. Pernah tengok tak cerita orang putih? Dia orang sebut perkataan Torah ni. Torah ni sebenarnya Taurat lah, ya. Torah, Taurat, ya. Torah ini sekarang pada zaman kita sekarang ni dibaca oleh orang-orang Jews, ya. Jews ni lah orang Yahudi. Ya. Yahudi ni siapa dulu? Pengikut Nabi Musa, ya. Jadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sekarang hari ini dibaca oleh kitab Taurat ini masih lagi dibaca oleh Jews. Tapi kitab Taurat sekarang ni kitab Taurat yang telah diubah-subai lah, diubah-subai dan diseleweng. Dan bila datangnya Al-Quran secara automatically memasukkan kitab-kitab lain. Jadi dah tak sah lagi kalau kita nak kata kita claim kita baca kitab Taurat, kita baca kitab Injil, dah tak sah lagi, ya. Sebab kitab yang laku pada sehingga hari kiamat di sisi Allah hanyalah kitab Al-Quran, ya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kitab Al-Quran, ya. Okey, Al-Quran. Kitab Al-Quran dah tentulah tak lain tak bukan diturunkan kepada penutup Nabi hingga kiamat, iaitu Nabi sehingga akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu ingatlah di situ, ya, ZTIQ. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Injil bolehlah kamu ingat Isa, ya, iaitu kitab Bible sekarang. Kenapa Bible? Ya, kerana Injil dibaca oleh orang Nasrani. Nasrani sekarang disebut Kristian. Kan orang Kristian selalu claim 25 maaf. Okey, selalu orang Kristian claim kan 25 Disember. Christmas tu adalah hari kelahiran Nabi Isa, tapi sebenarnya salah, kerana dalam Al-Quran diceritakan kan masa Sayyidatina Maryam bersalinkan Nabi Isa, Sayyidatina Maryam menggoncang pohon kurma yang lebat sebagai bekalan makanan semasa penat bersalin kan. Jadi kalau diikutkan, musim kurma lebat ialah pada bulan Ogos, bukan pada bulan Disember. Jadi dah tentulah Nabi Isa lahir pada 25 Disember tu sebenarnya ialah tarikh yang dusta, ya. Okey, jadi itu sekali imbas je lah, saja je saya nak cerita. Okey, kita pergi kepada perincian yang terakhir untuk konsep nubuah, iaitu tujuan perutusan. Okey, tujuan perutusan. Ya, apakah tujuan Nabi dan Rasul diutuskan? Pertama, untuk menyeru manusia mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, untuk mengajar manusia. Mengajar apa? Mengajar cara beribadat yang betul. Kalau tak diajar, kita akan sembahyang suka hati kita. Kita akan qada Zuhur dengan Asar sebab kita malas nak sembahyang 2 kali. Itulah contohnya kalau cara ibadat tidak diajar dengan betul. Dan kemudian tujuan Nabi diutuskan ialah menunjukkan cara hidup yang benar dan lengkap. So, nak ingat SAT. Oops, sorry. Okey, nak ingat SAT. Ya, seru, ajar dan tunjuk. Okey. Sebagai kesimpulan, saya ada sediakan jadual kosong yang perlu awak lengkapkan untuk awak bagi memahami ringkasan kesimpulan bagi konsep nubuah. Okey, di sini kamu boleh tengok kan. Okey, nah, tengok di sini sifat wajib, sifat mustahil. So di sini yang tak lengkap apa perinciannya? Sifat Rasul. Okey. Kemudian yang tak lengkapnya sidik, amanah. Maksud dia apa? Sama amanah, at-tabligh, menyampaikan,
Kemudian al-fatanah, kebijaksanaan. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ialah lawan benar sifatnya, lawannya bohong. So apa istilah Arab dia? Al-kizbu. Okey, kemudian al-khianah, pecah amanah. Menyampaikan lawannya menyembunyikan, al-kitman. Kebijaksanaan lawannya kebodohan, iaitu al-baladah. Tulislah kebodohan. Kemudian kitab ada 4. Apa yang tertinggal ni? Ikut Nabi Daud, Zabur, Musa, Taurat. Okey, Nabi Isa, Injil, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Okey, tujuan perutusan boleh refer jadual di sini. Boleh refer peta yang ini. Okey, ini untuk tujuan perutusan. Boleh isi di sini. Salah lagi. Okey, ni boleh isi di sini. Ya, ni isi di situ. Boleh tengok teks. Okey kelas, sekian dulu untuk kali ini. Ustazah harap kamu dapat lengkapkan jadual ni sebagai nota kesimpulan bagi konsep nubuah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.